Assalamualaikum murid-murid, apa khabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada minggu ini dalam Sains Tahun 6. Hari ini kita akan belajar unit 11 iaitu tajuk buruj. Murid-murid boleh lihat buku teks muka surat 177 hingga 185. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pertama, kita ingin memahami maksud buruj itu, apakah maksud buruj, dan yang kedua, kita ingin mengenal bentuk-bentuk buruj. Baiklah semua, awak semua pernah sampai tak ke tempat ini? Siapa tahu nama tempat ini? Ini adalah planetarium negara. Di sini kita dapat melihat ataupun mencerap bintang pada waktu malam. Kita boleh melihat anak bulan, gerhana matahari dan bermacam-macam lagi fenomena kejadian alam semesta. Baiklah murid-murid. Apa itu buruj? Murid-murid pernah lihat tak apa yang ada di langit pada waktu malam? Betul, kita boleh lihat bintang kan? Jadi bintang ni kalau perhatikan, dia macam ada bentuk-bentuk. Dia macam membentuk bentuk-bentuk tertentu. Perasan tak? Jadi itulah kita panggil sebagai buruj. Buruj ialah gugusan bintang yang membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Buruj ialah gugusan bintang, iaitu kumpulan bintang, beberapa buah biji bintang yang membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Sebenarnya corak-corak tu wujud tak? Sebenarnya tak, tapi kelihatan seperti membentuk corak. Okey, jadi di dalam buku teks murid-murid boleh lihat maksud buruj. Buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Baik, apakah alat yang kita boleh gunakan untuk melihat buruj dengan lebih jelas? Betul, menggunakan teleskop. Baik, soalan fikir sejenak. Mengapakah bintang-bintang sentiasa berubah kedudukannya seperti matahari dan bulan? Siapa tahu jawapan? Betul, jawapannya ialah kerana bumi berputar pada paksinya. Kerana bumi berputar pada paksinya. Okey semua, di dalam buku teks awak boleh lihat ada satu aktiviti yang awak boleh jalankan sendiri di rumah. Okey, kita panggil sebagai mencipta buruj sendiri. Okey, murid-murid boleh lihat bintang di langit pada waktu malam. Kemudian awak tandakan kedudukan bintang pada cardboard ataupun kertas menggunakan pensel warna ataupun apa sahaja yang sesuai. Okey, kemudian awak susunkan dan awak boleh namakan buruj yang awak telah hasilkan. Baik, di dalam buku teks itu juga ada diberikan soalan. Soalannya, bolehkah kamu melihat buruj di langit pada waktu siang? Mengapa? Boleh tak kita lihat buruj pada waktu siang? Jawapannya ialah tidak, kerana cahaya matahari yang terlalu
terang pada waktu siang. Jadi kita tak nampaklah buruj pada waktu siang. Baik, soalannya seterusnya. Bintang tidak berkelip-kelip jika kita melihatnya dari angkasa lepas. Tetapi bintang-bintang akan berkelipan jika kita melihatnya dari bumi. Kan kalau kita lihat dari bumi kan kita nampak bintang tu berkelip-kelip kan. Shining. Mengapa? Kerana berlakunya pembiasan cahaya yang berulang-ulang kali. Kerana berlakunya pembiasan cahaya yang berulang-ulang kali. Buruj di langit malam. Buruj kelihatan seperti bintang-bintang yang membentuk corak-corak yang menarik di langit pada waktu malam. Tetapi sebenarnya corak-corak ini hanya terbentuk apabila kita melihatnya dari bumi. Secara semula jadinya, corak tersebut sebenarnya tidak wujud. Jadi apakah corak buruj yang mudah untuk dilihat? Jom kita tengok. Okey, sebelum kita lihat bentuk-bentuk buruj, di sini ada sedikit info. Observatory Negara Langkawi ONL merupakan sebuah pusat penyelidikan astronomi di bawah Agensi Angkasa Negara Angkasa yang dilengkapi dengan infrastruktur astronomi seperti sistem teleskop robotik. Tadi kita pun dah sebutkan bahawa alat yang sesuai untuk melihat bintang di langit ataupun kejadian yang berlaku di angkasa ialah menggunakan teleskop. Jadi di pusat penyelidikan ini ada satu teleskop, iaitu sistem teleskop robotik. Jadi ia akan membantu kita untuk melihat fenomena yang berlaku di angkasa lepas dengan lebih jelas. Okey murid-murid, sekarang mari kita mengenal buruj. Kedudukan Malaysia yang terletak di garisan khatulistiwa membolehkan kita melihat buruj-buruj yang kelihatan terbentuk di hemisfera utara dan hemisfera selatan. Baik, corak yang pertama ialah buruj belantik. Buruj belantik ini adalah buruj yang paling menonjol di langit pada waktu malam. Maksudnya dia mudah kelihatan. Ianya seperti seorang pemburu yang memakai tali pinggang dan tergantung sebilah pedang. Buruj belantik muncul di langit pada waktu malam di antara hemisfera utara dan selatan. Seterusnya ialah buruj pari. Buruj pari ialah buruj yang paling kecil dan senang dikenal pasti di langit pada waktu malam di sebelah hemisfera selatan. Ia terdiri daripada gugusan 4 bintang yang tersusun berbentuk corak seperti layang-layang. Baik, buruj pari ini membantu untuk menunjukkan arah selatan. Yang ketiga ialah buruj biduk. Buruj biduk. Buruj biduk ialah gugusan 7 bintang. Buruj ini membentuk corak seperti gayung atau senduk dengan tangkainya. Biduk muncul di langit pada waktu malam di sebelah hemisfera utara. Baik, ada sedikit info di situ. Buruj biduk sebenarnya merupakan sebahagian daripada buruj yang lebih besar, iaitu Ursa Major yang bercorak seperti seekor beruang besar. Baik, kita boleh lihat buruj biduk ini membantu untuk menentukan arah utara.
Buruj yang keempat ialah buruj Scorpio. Buruj Scorpio ialah gugusan bintang yang membentuk corak seperti seekor kalajengking. Buruj Scorpio muncul di langit pada waktu malam di sebelah hemisfera selatan. Okey, murid-murid. Jadi, secara ringkasnya ada 4 jenis buruj, 4 nama buruj yang awak perlu ingati dan ianya boleh kelihatan di hemisfera utara iaitu di bahagian atas dan juga di hemisfera selatan. Baik, di manakah kedudukan Malaysia, murid-murid? Kita di sini. Kita berada di tengah-tengah. Jadi, kita berada di garisan tengah-tengah, garisan khatulistiwa. Okey, jadi cikgu boleh rumuskan buruj biduk tadi ataupun dalam bahasa Inggerisnya Big Dipper. Okey, terletak di hemisfera utara di bahagian atas ni. Okey, biduk di utara, berlantik di antara utara dan selatan. Scorpio dan Pari berada di hemisfera selatan. Okey, awak kena cari cara lah untuk mudah mengingati. B, S, P. Kalau cikgu nak macam tu. B, S, P. Bukan budak-budak baru nak up. Biduk, berlantik, Scorpio, Pari. Biduk, berlantik, Scorpio, Pari. Jadi murid-murid boleh baca keterangan setiap buruj ini dan boleh hafal. Okey, jom kita buat latihan buku mesra digital muka surat 103 hingga 104. Okey, mari kita lihat buku mesra digital muka surat 103. Jangan lupa tuliskan tarikh hari ini 12 hari bulan 8 2021. Okey. Soalannya yang pertama, apakah maksud buruj? Buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak tertentu di langit pada waktu bukan siang, waktu malam. Okey, seterusnya. B. Padankan nama buruj P dan buruj Q dengan betul. Buruj P dan buruj Q. P ialah berlantik, Q ialah pari. Buruj P, buruj berlantik, buruj Q, buruj pari. Baik, soalan C. Tandakan right pada objek yang menyerupai corak buruj Q. Jawapannya ialah layang-layang. Baik, seterusnya muka surat 104. Jangan lupa tuliskan tarikh hari ini. Baik, soalannya, buruj yang manakah digunakan untuk menentukan arah utara? Arah utara menunjuk ke mana, murid-murid? Utara menunjuk ke atas. Okey, arah utara adalah yang menunjuk ke atas. Sorry, saya ingat. Okey, utara yang menunjuk arah ke atas. Utara. Jadi yang mana satukah buruj yang menunjukkan arah utara? Jawapannya ialah buruj Q. Buruj Q ini. Okey, apakah corak yang membentuk buruj Q? Corak apa ni, murid-murid? Betul, corak gayung. Manakala corak R ini ialah bentuk betul kalajengking. Scorpio kan, scorpion. Kalajengking. Seterusnya ialah soalan C.
Raja di bawah menunjukkan buruj Q dan S. Pada raja itu lukis anak panah. Lukis anak panah yang menunjukkan arah dan namakan arah yang ditunjukkan oleh buruj tersebut. Okey. Jadi untuk buruj biduk, awak perlu lukis anak panahnya ke atas seperti ini. Dia mesti di sebelah kanan ni. Dia tak boleh awak lukis tu di tempat lain. Dia mesti kedudukan dia di situ. Okey, tuliskan jawapannya arah utara. Okey, manakala untuk buruj S, awak lukiskan anak panah ke bawah menunjukkan arah selatan. Okey, buruj Pari arahnya ke bawah menunjukkan arah selatan. Okey murid-murid, itu sahaja aktiviti kita pada hari ini. Okey, sebagai pengukuhan, murid-murid boleh jawab kuisis yang cikgu berikan dalam grup. Jangan lupa screenshot markah dan hantar ke GC. Bagi murid-murid yang ada buku mesra digital tadi, dah siap. Itu pun awak perlu screenshot dan hantar ke GC. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.